Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Zuhairah binti Zulkifli ingin mempersembahkan sebuah kisah yang bertajuk Pengorbanan Seorang Ayah. Dengarkanlah. Aina! Cerita semasa dahulu terngiang-ngiang di telinga Nur Aina Arisa yang baru darjah 4. Aku mesti lupakan tragedi itu. Semenjak peristiwa kemalangan itu berlaku, Aina lebih gemar mendiamkan diri dan kelihatan murung. Entah mengapa, kepalanya sentiasa terbayang-bayang akan peristiwa kemalangan itu. Dia tidak lagi selalu bertegur sapa bersama kawan-kawannya di sekolah. Selepas gurunya habis mengajar, dia selalu termenung, langsung tidak melayan suara kawan-kawannya yang terlalu bising dan bingit. Assalamualaikum Ibu, Aina sudah pulang. Aina memberikan salam kepada ibunya. Dia buka kasut sekolah dan terus masuk ke dalam biliknya untuk membersihkan dirinya. Aina, mari makan bersama-sama, jerit Puan Alia. Ibu Aina yang sedang menyusun lauk pauk yang telah dimasak Puan Alia sendiri. Aina yang sedang baring di atas katil untuk berehat seketika terkejut dengan jeritan itu. Lantas, dia bangkit dari tempat tidurnya. Aina bergegas menuju ke meja makan yang terhidang kailan ikan masin, ayam goreng dan tom yum di atas meja makan. Kailan ikan masin merupakan makanan kegemaran Aina. Tetapi di meja makan, Aina hanya mendiamkan diri. Sungguh sedap masakan ibu, sememangnya dari dahulu lagi. Aina memuji masakan ibunya dalam hati. Puan Alia melihat anaknya hanya berdiam sahaja. Aina, kenapa diam je? Masakan ibu tak sedap ya? Soal Puan Alia. Sedap sahajalah masakan ibu. Aina memberikan jawapan yang pendek. Lalu, Puan Alia meneruskan soalan untuk membongkar rahsia anaknya yang selalu berdiam diri. Aina masih teringat peristiwa kemalangan itu lagi ke? Aina terpaku. Tidak tahu mahu mengatakan apa. Disebabkan di peristiwa itulah Aina sentiasa murung. Setelah Aina habis makan, dia terus mengurungkan dirinya di dalam bilik. Peristiwa kemalangan itu berlaku apabila Aina dan keluarganya membeli belah di pasar raya. Apabila sampai di tempat berjalan kaki, kenderaan lalu lintas diperhatikan teliti oleh ayah Aina, Cik Musa, untuk melintas jalan. Jalan itu hampir dipenuhi dengan kenderaan, sungguh sesak dan sibuk. Ketika jalan sudah berkurangan dengan kenderaan, Encik Musa mengambil kesempatan untuk melintas bersama keluarganya. Tiba-tiba, sebuah motosikal muncul dengan laju dan terus menghampiri Aina. Aina tidak perasan kejadian itu. Dengan pantas, Encik Musa cuba menghalang motosikal itu. Motosikal itu gagal dikawal dan akhirnya ayah Aina dilanggar dan terlambung ke atas jalan raya. Puan Alia terus mendal nombor kecemasan untuk memanggil pihak hospital. Penunggang motosikal itu telah ditangkap oleh orang awam kerana cuba untuk melarikan diri. Setelah beberapa minit, pihak hospital dan pihak polis tiba secara serentak. Encik Musa dibawa naik ke dalam ambulans. Penunggang motosikal itu dibawa ke balai polis untuk siasatan yang lanjut. Encik Musa dibawa ke dalam ward ICU, manakala Aina dan Puan Alia hanya mampu duduk di depan ward itu kerana tidak dibenarkan masuk. Setelah pembedahan Encik Musa selesai, doktor memberitahu Aina dan Puan Alia bahawa Encik Musa tidak sedarkan diri dan akan koma buat sementara waktu. Disebabkan peristiwa kemalangan itu, hidup Aina gelap gelita dan sentiasa murung dan menyalahkan dirinya. Dia sentiasa mendoakan ayahnya supaya kembali sedar dan pulih seperti sedia kala. Aina merindukan senyuman dan gurauan daripada ayahnya. Akhirnya, setelah sebulan berlalu, Encik Musa kembali sedar. Aina dan Puan Alia sangat gembira apabila melihat Encik Musa telah membuka mata. Aina sangat gembira sehingga menitik air mata. Bagi Aina, ayahnya seorang superhero terhebat kerana telah menyelamatkan dirinya. Dia sesungguhnya bersyukur mendapat ayah yang sebegitu. Semestinya, Aina tidak akan lupa akan pengorbanan ayahnya yang sanggup mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Penunggang motosikal itu akhirnya dipenjara selama setahun di bawah Akta Undang-Undang Keselamatan Jalan Raya. Kehidupan Aina sekeluarga akhirnya kembali normal. Mereka hidup dengan lembaran buku yang baru yang sungguh bahagia.
Ya kawan-kawan, begitulah sosok seorang lelaki yang dinamakan ayah. Beliau sanggup berkorban segala-galanya demi anak dan keluarga yang tercinta, walaupun hilang segalanya. Justru hargailah dan sayangilah ayah kita sementara nyawa masih dikandung badan. Ingatlah, tanpa ayah siapalah kita. Sekian, terima kasih.